Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Terima kasih kepada 27 ahli parlimen yang telah berhujah, 14 yang membahas, 37 semua, 23 ahli parlimen yang telah mencelah. Saya akan cuba sedaya upaya saya untuk memberi maklum balas secara terperinci. Kalau ada kekurangan, akan saya mohon kerjasama daripada Yang Berhormat supaya saya akan dapat memberikan maklumat itu secara bertulis kepada Yang Berhormat berkenaan sekiranya ada kekurangan dalam jawapan-jawapan yang dibangkitkan sebentar tadi. Tapi saya akan cuba sedaya upaya untuk memulakan penjelasan dan beri jawapan kepada semua perkara-perkara yang telah dibangkitkan. Yang Berhormat, Lembah Pantai telah membangkitkan isu penempatan guru. Saya ingin memberi penjelasan di sini bahawa, Hormat Datuk Speaker, pengurusan penempatan guru baru merupakan fungsi utama bahagian pengurusan sekolah harian. Dan sehubungan dengan itu, bahagian ini sedang melaksanakan makmal khusus berkaitan dasar penempatan dan pertukaran guru dan beberapa siri sindikasi bagi membincangkan kaedah penyelesaian terbaik dan berkesan dalam menangani isu-isu berkaitan dasar pertukaran dan penempatan guru bersama pihak-pihak yang berkepentingan sejak bulan Ogos 2013. Makmal khusus ini berkaitan perkara yang telah dilaksanakan bermula 20 hingga 23 Ogos, yang mana turut dihadiri oleh sahabat rakan seperjuangan saya Yang Berhormat Tawau Timbalan Menteri Pendidikan 1. Sehingga September 2013, Datuk M. Tua, sejumlah 4 siri sindikasi dilaksanakan bersama-sama pihak-pihak yang berkepentingan seperti berikut bagi mendapat input, pandangan dan kaedah penyelesaian terbaik dan berkesan dalam menangani isu-isu berkaitan dasar pertukaran dan penempatan guru. Pada 9 September 2013, Kementerian Pendidikan Malaysia dan Kesatuan-Kesatuan Pendidikan. 11 September, Kementerian Pendidikan Malaysia dan agensi-agensi kerajaan seperti Polis, Tentera, Bomba, Kastam, Immigration, Kementerian Kesihatan Malaysia, Jabatan Penjara, MARA, Biro Penggunaan Awam, Jabatan Perdana Menteri, Suruhjaya Perkhidmatan Pelajaran. Pada 25 September, Kementerian Pendidikan Malaysia bersama Setiausaha Kerajaan Negeri, QPEX, Jabatan Perkhidmatan Awam, Kementerian Sumber Manusia, SPRM, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan 27 September, semua ketua bahagian terlibat dalam Task Force Pertempatan dan Pertukaran Guru. Laporan status pelaksanaan sindikasi sentiasa dimaklumkan kepada pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia. Dapatan makmal berkaitan pertukaran dan penempatan guru tersebut akan dikemukakan untuk makluman dan pertimbangan Jemaah Menteri setelah semua sesi sindikasi bersama semua pihak yang terlibat dalam proses penempatan dan pertukaran guru ini diselesaikan. Maka kita akan melakukan semua dalam bidang kita untuk memastikan penukaran guru ini, masalah penukaran guru ini dapat kita laksanakan dalam masa yang terdekat. Yang Berhormat Datuk Speaker, Yang Berhormat Lembah Pantai, Yang Berhormat Tenom, Yang Berhormat Kinabatangan dan beberapa lagi ahli-ahli Yang Berhormat telah membangkitkan isu ICT. Kemudahan peralatan ICT di sekolah-sekolah sentiasa dikaji supaya semua sekolah luar bandar dan pendalaman mendapat capaian internet yang munasabah untuk membolehkan PDP dan PDT dijalankan dengan baik. Kerajaan juga amat prihatin dengan keperluan pendidikan setara untuk semua dan berusaha untuk melengkapkan semua sekolah dengan peralatan ICT dan jalur lebar yang dapat menyokong keperluan pendidikan abad ke-21. Melalui projek Bestari 1 Bestari Net yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, semua sekolah di seluruh Malaysia disasarkan mendapat capaian internet jalur lebar sama ada 2 Mbps hingga 10 Mbps atau 4 hingga 10 Mbps. Ini termasuk sebanyak 1,926 sekolah-sekolah luar bandar yang mendapat internet melalui VSAT. Manakala pada tahun 2013, sebanyak 1,250 buah sekolah luar bandar juga telah dilengkapkan dengan kelengkapan ICT berteknologi VDI Thin Client di bawah RMK 10. Dan kerajaan sedang melaksanakan pembekalan Chromebook ke sekolah-sekolah yang akan berfungsi sebagai makmal komputer.
Maka kerajaan kementerian akan sentiasa mencari ruang bagaimana kita dapat memudahkan penggunaan sistem ICT ini supaya pendidikan ini dapat diteruskan menggunakan kaedah yang terbaru. Yang berhormat Lembah Pantai juga menimbulkan isu program MyBrain, yuran paksa ijazah, tempoh bayaran balik. Untuk makluman, pembiayaan di bawah program MyBrain 15, pelajar hanya akan ditaja untuk yuran pengajian bagi mana-mana semester yang berada dalam tempoh pembiayaan, seperti yang dinyatakan di dalam surat tawaran pembiayaan MyBrain 15. Manakala yuran pengajian semester di luar tempoh pembiayaan tidak akan dibayar. Isu PBS merupakan satu isu yang hangat didebatkan oleh semua ahli-ahli yang berhormat. Kami sendiri di Kementerian Pendidikan Malaysia mengambil perkara ini sebagai satu perkara yang sangat penting. Untuk makluman yang berhormat yang saya hormati, isu PBS, pelaksanaan PBS bukanlah bertujuan untuk membebankan guru, tetapi untuk menjadikan satu bentuk pentaksiran pelajar yang lebih holistik dan tidak hanya berlandaskan kepada pemeriksaan semata-mata. Kementerian sedia maklum, untuk melaksanakan sistem berkenaan banyak cabaran terpaksa dihadapi. Dan segala masalah yang dihadapi, saya bagi pihak kementerian mohon maaf kepada semua guru-guru. Kerana hasrat kita bukan untuk membebankan sesiapa yang berhormat. Maklumat dan respon yang saya terima daripada semua ahli-ahli yang berhormat kita dengar. Dan kita dalam proses untuk mencari penyelesaian. Sekarang cuti sekolah, kementerian sedang saya bercakap dengan yang berhormat sedang mencari semua kaedah-kaedah yang boleh supaya kita dapat selesaikan masalah ini sebelum akhir tahun ini. Untuk maklumat yang berhormat, integrasi sistem akan diselesaikan pada akhir tahun ini. Server akan ditambah baik. Cache akan dilaksanakan di mana data yang telah dimasukkan tidak akan hanya menggunakan single window. Kementerian telah menjalankan kajian pemantapan profesion baru, PPG, yang melibatkan pelaksanaan rintis seperti berikut. Pertama, penempatan 313 PTN 17 di Melaka untuk bantu guru data dan guru perpustakaan dan media. Dan dua, 100 jurutera komputer FT17 di Melaka untuk bantu guru penyelaras bestari. Melalui National Blue Ocean Strategy dengan izin, kajian telah diluaskan untuk melibatkan lapangan kajian iaitu beban tugas guru, ketidaksepadanan option guru, saiz kelas yang ideal dan pertindihan pengkalan data. Maka kita akan terus meneliti dan mencari kaedah-kaedah untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk mengatasi masalah PBS ni. Ada banyak lagi isu yang telah dibangkitkan, akan saya jawab secara terperinci. Secara terperinci, sabar dulu. Banyak lagi isu. Kalau ada dalam PBS. Ya, banyak lagi isu. Ramai ahli berhormat telah bangkitkan. Banyak lagi isu di sini. Kalau akhir penyampaian saya hilang soalan yang diminta tu, jawapan tak ada, maklum pada saya akan berikan maklumat itu secara peribadi kepada yang berhormat. Sekiranya hilang, mohon maaf. Okey, mohon penjelasan. Nanti, saya belum habis lagi. Pasal PBS. Sabar. Dia kata ada lagi. Banyak lagi sabar. Yang berhormat Lembah Pantai juga membangkitkan isu e-prestasi. Penilaian bersepadu pegawai perkhidmatan pendidikan merupakan program rintis atau pra-pelaksanaan penilaian. E-prestasi adalah sistem dalam talian yang digunakan untuk membuat penilaian. Tempoh pra-pelaksanaan penilaian ini telah dilanjutkan sehingga 31 Januari 2014. Pelaksanaan sebenar hanya akan dibuat pada tahun 2015 setelah penambahbaikan dibuat berdasarkan program rintis. Penilaian dilakukan untuk melihat secara lebih tepat dan telus terhadap bidang tugas dan hasil kerja guru sepanjang tahun. Yang berhormat Lembah Pantai juga telah membangkitkan isu pengukuhan operasi pendidikan hutang PT-PTN. Untuk makluman yang berhormat, PT-PTN sentiasa bersedia berunding dengan peminjam yang menghadapi masalah membayar balik pinjaman. Penyerahan hitam pinjaman hanya dibuat sebagai langkah terakhir selepas 5 notis peringatan dihantar kepada peminjam atau 16 bulan selepas tamat pengajian. Selain itu, peminjam yang tidak bekerja dibenarkan membuat penangguhan bayaran balik sehingga tempoh 2 tahun. Berhubung amaran yang berhormat supaya
saya mohon maaf, saya tarik balik ya. Berhubung saranan yang berhormat supaya kementerian membuat baik pulih sistem bayaran balik berasaskan sistem seperti di United Kingdom. Untuk maklumat yang berhormat, kementerian sedang membuat kajian kaedah bayaran balik melalui potongan gaji atau Income Contingent Loan Repayment dengan izin ICLF berasaskan threshold pendapatan peminjam sebagaimana dilaksanakan di New Zealand dan Australia. Melalui kaedah ini, peminjam hanya perlu memulakan bayaran balik sekiranya pendapatan mereka melepasi tahap tertentu yang ditetapkan. Untuk makluman ahli yang berhormat, bagi peminjam yang membuat penukaran pembiayaan daripada konvensional kepada ujrah, pinjaman mereka akan distrukturkan semula. PTPTN akan menarik balik nama mereka daripada senarai hitam Jabatan Imigresen Malaysia. Yang berhormat Tenom telah membangkitkan isu Kolej Kediaman Mahasiswa-Mahasiswa. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia sedar dan prihatin terhadap permasalahan kekurangan Kolej Kediaman pelajar di IPTA. Oleh yang demikian, 22 projek Kolej Kediaman sedang dilaksanakan dengan kapasiti hampir 85,000 pelajar di bawah kerjasama awam swasta ataupun public-private partnership dengan izin. Yang berhormat Tenom juga membangkitkan isu perkhidmatan Wi-Fi atau capaian internet. Untuk maklumat ahli yang berhormat, bagi peningkatan kemudahan capaian internet tanpa wire ataupun Wi-Fi, melibatkan 3 komponen utama berikut. Yang pertama, sambungan peningkatan lebar jalur gerbang internet ke kampus. 2, sistem rangkaian setempat di dalam kampus. Dan 3, penyediaan peralatan wireless di dalam kampus. Tempoh pelaksanaan perluasan Wi-Fi di institusi pengajian tinggi awam mengambil masa 10 bulan. Ini melibatkan proses perolehan melalui tender bagi pembekal internet dan peralatan rangkaian dan pemasangan, ujian dan pentauliahan. Perolehan untuk sistem rangkaian setempat serta peralatan wireless akan dilaksanakan setelah mendapat kelulusan peruntukan dari Kementerian Keuangan sebanyak RM Malaysia 349 juta melalui permohonan peruntukan 2014. Yang berhormat Parit Bunta mencadangkan agar semua dasar baru yang berkaitan pendidikan mendapat pandangan persetujuan stakeholder. Yang berhormat, langkah kerajaan menggabungkan kedua-dua kementerian merupakan antara usaha untuk membolehkan pelaksanaan dasar pendidikan diselaras secara bersepadu, berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan serta berlandaskan akta pendidikan yang berkaitan. Pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dan Pelan Strategik Pengajian Tinggi Negara memang mendapat pandangan daripada semua pihak termasuk dari kalangan guru-guru. Yang berhormat Parit Bunta juga membangkitkan isu yang mana premis sekolah digunakan untuk tempat menjadi mesyuarat parti politik. Pihak kementerian telah mengeluarkan surat perkeliling bilangan 3 2008 seperti berikut. Saya baca peringatan 4. Semua pengetua dan guru besar adalah diingatkan supaya mendapatkan pandangan serta kelulusan daripada pengarah Jabatan Pelajaran Negeri akan sebarang permohonan untuk menggunakan premis atau kemudahan sekolah seperti bilik darjah, dewan dan padang permainan atau lain-lain oleh pihak luar. Ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan serta menjaga keselamatan harta benda sekolah. Memang perkara-perkara ini tidak dibenarkan. Sekiranya ada, saya cadangkan kepada yang berhormat untuk memberikan surat aduan kepada saya. Kita akan membuat siasatan yang sewajarnya. Terima kasih yang berhormat. Yang berhormat Parit Bunta juga menimbulkan isu pertumbuhan kolej swasta yang tidak terkawal. Yang berhormat, sehingga 31 Oktober 2013, terdapat 520 buah IPTS yang berdaftar dengan Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah peruntukan Akta Institusi Pendidikan Tinggi Swasta 1996 dengan pecahan seperti berikut. Universiti 40, Kolej Universiti 27, Kampus Cawangan Luar Negara 8 buah, Kolej 422 buah termasuk cawangan-cawangannya. Oleh yang demikian, Kementerian telah mula melaksanakan moratorium ataupun pembekuan ke atas penubuhan baharu IPTS mulai 1 Februari 2013
selama 2 tahun. Keputusan berkenaan merupakan salah satu kaedah kawalan oleh pihak kementerian bagi mengelak berlakunya lebihan penawaran berbanding permintaan. Keputusan juga adalah berasaskan kepada justifikasi berikut. Satu, memberi fokus kepada pelaksanaan rasionalisasi sektor pengajian tinggi swasta melalui kaedah pembangunan dan perolehan, kolaborasi atau penstrukturan semula IPTS, dan memberi fokus kepada usaha meningkatkan kualiti program pengajian dan IPTS sedia ada. Dalam menjaga kualiti program pengajian yang ditawarkan, Kementerian sentiasa merujuk dan bekerjasama dengan pihak-pihak yang berkepentingan seperti badan-badan profesional seperti Malaysian Medical Council MMC yang memastikan kualiti pengajian dalam sebagaimana keperluan hakiki profesion yang terlibat. Program pengajian juga turut dinilai kualiti dan akreditasi oleh Agensi Kelayakan Malaysia dan ejen standard mutu pengajian adalah terbaik dibanding standard luar negara. Yang Berhormat Parit Bunta juga membangkit isu ada IPTA yang tawar kursus yang tak diiktirafkan. Semua program akademik bersifat profesional perlu melalui proses audit oleh badan profesional berkaitan. IPTA perlu mengambil tindakan di atas semua teguran atau cadangan badan profesional. Sekiranya audit kali pertama gagal, audit kali kedua akan dilaksanakan sehingga badan profesional berpuas hati. Oleh itu, tidak timbul isu program yang tidak diiktiraf. Untuk program sebentar, izinkan saya selesaikan jawapan ini. Okay. Untuk program Undang-Undang USIN. Salah ke? Terima kasih. Thank you. Untuk program Undang-Undang USIN, isu adalah berkaitan graduan yang tidak menduduki Certificate of Legal Practice CLP sebelum bergraduat. Legal Profession Qualifying Board LPGB sedang melawat USIM untuk melihat semula sama ada graduan perlu menduduki CLP atau tidak. Untuk kes UMK, maklumat lebih terperinci diperlukan dan akan membuat sebarang tindakan yang selanjutnya. Yang Berhormat Sepang. Terima kasih kepada Menteri. Saya rasa Menteri sepatutnya apabila pelajar-pelajar ditawarkan oleh universiti ataupun universiti menawarkan satu-satu kursus khususnya undang-undang perlu terlebih dahulu memastikan segala silibus itu memenuhi kriteria yang ditetapkan. Saya rasa dalam kes USIM ini saya pun merasa heran kenapakah tidak boleh digunakan contohnya silibus Universiti Islam Antarabangsa UIA. Kerana USIM juga adalah Universiti Berteraskan Islam di mana UIA telah diiktiraf. Jadi kalau yang menjadi mangsa ialah pelajar telah ibu bapa hantar dengan harapan dengan cita-cita supaya anak mereka boleh menjadi peguam dan sebagainya. Jadi ini menjadi mangsa kepada pelajar-pelajar yang telah grad, dan saya merasa heran apabila universiti dalam negeri terpaksa melalui CLP, kerana biasanya CLP ini hanya untuk pelajar-pelajar daripada luar negara. Jadi saya merasa ini satu perkara yang ada tak kena di situ. Jadi saya minta Menteri berikan penjelasan. Ya, Batu Gajah bangun. Boleh. Sila. Terima kasih Menteri, terima kasih pengerusi. Saya nak tahu, tanya kepada Menteri, sama ada Menteri sedar atau tidak berkaitan dengan beberapa kolej swasta yang menawarkan kursus kejururawatan di mana kosnya adalah cukup tinggi, hampir 60 hingga 70 ribu untuk mendapatkan kelayakan kejururawatan. Tetapi selepas mereka habiskan kursus, mereka tidak boleh dapat kerja sebab kebanyakan hospital-hospital kerajaan maupun swasta tidak mengiktiraf kelayakan mereka itu. Sedangkan PTPTN pula sanggup memberi pinjaman kepada mereka. Dan selepas mereka habis belajar dengan memiliki kelayakan kejururawatan itu, mereka tidak dapat kerja dan akhirnya mereka juga terpaksa menanggung beban membayar PTPTN. Dan sijil yang mereka miliki itu tidak boleh digunakan mana-mana pun. Dan saya sendiri pernah cuba membantu beberapa orang
pelajar cuba menelefon kepada beberapa hospital swasta menanyakan kepada mereka sama ada mereka sanggup menerima ataupun tidak, dan hospital-hospital swasta itu dengan terus terang beritahu kepada saya kelayakan mereka itu daripada beberapa kolej swasta yang agak terkemuka. Mereka membuat pengiklanan di merata tempat dan akhirnya hospital-hospital itu memberitahu bahawa kelayakan mereka itu langsung tidak diiktiraf dan mereka tidak akan diambil kerja di mana-mana hospital tersebut. Jadi ini amat membebankan pelajar-pelajar tersebut, merugikan mereka dan mereka terpaksa menanggung satu beban tambahan. Bukan saja sijil tak boleh pakai, tetapi mereka terpaksa membayar PTPTN. Apa pandangan ataupun jawapan Menteri berkaitan dengan perkara ini? Ya, boleh sekali dengan kapal. Sila kapal. Ya. Menteri, ini mengenai butiran 101100 tentang IPTA. Tadi saya tak sempat nak bahas. Daripada 20 universiti yang diberikan peruntukan, nampaknya peruntukan sebanyak 1,915,553,700 ringgit diberikan kepada Universiti Teknologi Mara UiTM. Tiada universiti lain yang diberikan peruntukan yang begitu tinggi. UKM, USM, UPM dan UTM lebih kurang 500,000 dan baki 14 universiti yang lain diberikan peruntukan kurang daripada 500,000. Kerajaan menunjukkan konsistensi dalam memberikan peruntukan kepada UiTM iaitu 2013 1.8 bilion dan kini 1.9 bilion. Adakah konsistensi kerajaan dalam pemberian dana ini akan memberi pulangan kepada negara dalam bentuk melahirkan generasi masa depan yang mahir dan sempurna berbaloi dengan dana yang diperuntukkan kepada UiTM? Itu soalan pertama. Soalan kedua, mengapa UiTM diberikan peruntukan yang amat tinggi? Adakah peruntukan hampir 2 bilion ini boleh menaikkan taraf universiti iaitu UiTM dalam ranking antarabangsa? Minta penjelasan Menteri. Terima kasih. Sila Menteri. Terima kasih Yang Ketua. Terima kasih Menteri. Saya nak sambut apa yang Batu Gajah kata tadi. Sebab bila PTPTN ni dia bagi bantuan sepenuhnya fees kepada universiti-universiti ni, yang kita tahu bahawa bila pelajar dia keluar, dia payah mendapat pekerjaan, ataupun kalau mendapat pekerjaan pun gaji dia amat rendah. Dan saya percaya kebanyakan universiti swasta ni hidup dia bergantung kepada pelajar-pelajar tajaan PTPTN. Maka mungkin PTPTN Umat Menteri boleh tengok supaya jangan mengikut jumlah fees bayaran yang dikenakan kepada oleh universiti itu dan finance keseluruhannya. Mungkin dengan mengurangkan ceiling, contohnya kata 70,000, PTPTN hanya bagi ceiling 40-45,000. Saya yakin penuh bahawa dengan cara itu automatically fees untuk sekolah, untuk universiti swasta ni juga akan berkurang kerana dia memerlukan pelajar tajaan PTPTN ni. Terima kasih Yang Betul. Ya, Yang Amat Lenggong dah catat tu. Sila. Terima kasih Ya, sila. Datuk Pengerusi. Saya cuma nak sentuh satu perkara walaupun nampaknya remeh tapi saya fikir penting, iaitu butiran 12,000 berkenaan dengan kereta. Oleh kerana kereta sudah dinaik taraf menjadi college university, jadi saya rasa nama itu harus diperbetulkan. Sekian, terima kasih. Ya. Sekejap ya, pasal Universiti Malaysia Kelantan tadi, saya dipahamkan oleh pelajar bahawa Universiti Malaysia Kelantan ada menawarkan engineering dengan usahawan, tapi akhirnya engineering pun tak jadi engineer, usahawan pun tak jadi usahawan. Jadi ini yang bahayanya apabila tawarkan satu kursus yang nampak menarik tapi nya tidak diiktiraf. Usahawan pun tak ketahuan, engineering pun tak jadi engineer. Itu yang saya dah fahamkan lah. Yeah. Minta kepastian dari Menteri. Lepas Lenggong saya ingat Limbang. Terima kasih Datuk Pengerusi. Boleh Boleh catat Yang Amat Menteri. Yang Menteri boleh saya celah. Boleh. Tadi Yang Menteri ada sebut mengenai kolej swasta. Saya nak bangkitkan satu isu yang hari ini saya tengok dibincangkan juga dalam media sosial. Ya Pak Menteri, kadang-kadang kita fikir barangkali tidak munasabah, umur dah 39, ada yang mencecah 40 tahun masih mau buat
diploma. Ini saya maksudkanlah pelajar-pelajar daripada luar negara yang belajar di kolej swasta. Yang kebanyakan ialah daripada negara Afrika. Saya nak sebut sini, misalnya yang hari ini difahamkan, saya tak tahu angka ini betul atau tidak, pelajar Afrika di kolej legenda di Mantin, misalnya Negeri Sembilan, begitu ramai sekali hingga menyebabkan berlaku masalah sosial. Ini membimbangkan kita. Kita memang mahu supaya kolej-kolej universiti kita di dalam negara ini dipenuhi dengan pelajar-pelajar luar negara. Tapi kualiti pelajar itu sendiri, apakah dia datang ke negara kita memang kerana dia nak belajar? Kalau itu maksudnya, alhamdulillah. Tetapi yang kita bimbang, dia hanya menggunakan pas atau permit belajar ni, tetapi dia buat perkara-perkara lain. Ini membimbangkan kita. Jadi saya harap perkara ini teliti. Isu misalnya 5,000 pelajar Afrika, saya tak tahu betul tak betul, tapi saya fikir ini mesti diteliti, mesti diambil perhatian, kerana kita bimbang anak-anak kita, terutama sekali perempuan dan sebagainya, akan saya tak mahu sebut, tapi masalah-masalah sosial ini berlaku. Ini bimbangkan kita, minta kementerian ambil perhatian. Kebanjiran begitu ramai pelajar-pelajar Afrika di dalam negara kita, yang saya harap ini diberi perhatian kerana tak mahu masalah-masalah lain berlaku. Ya, lepas limbang saya ingat Yang Mohd Menteri jawab dulu. Satu lepas lah, limbang last. satu. Dia sama isu dia. Saya jemput limbang dulu ya. Terima kasih Speaker, pengerusi. Ini Menteri dulu tentang MQA ni, iaitu tadi Sepang sudah sebut tentang certain ada penuntut-penuntut kita, ini tak menjadi. Jadi ini tentang Bachelor of Technology. Banyak sekarang ini ditawarkan universiti kita iaitu Bachelor of Technology. Dan saya difahamkan penuntut-penuntut di IPTA, IPTS, iaitu tentang mereka ini apabila graduate nanti, sebab mereka ni tidak mempunyai lembaga sendiri. Dan saya dengar mereka ni ada konflik sedikit tentang kelulusan ini. Kalau mereka ini bukan juga menjadi jurutera, because not recognized by BEM, Board of Engineers Malaysia. Tetapi mereka juga telah memohon untuk menubuhkan board mereka sendiri. Sebab kalau mereka ini difaham, kalau mengikuti bekerja di luar nanti, apabila berkaitan dengan teknikal, kalau masuk jabatan kerajaan dan sebagainya, mereka hanya diiktiraf sebagai technician. Padahal mereka ini juga, they have bisa bachelor's degree. Dan mereka ini most of them pun quite brainy also. Straight age students, all these people lah. Jadi saya berharap mereka ni dilihat apa status permohonan mereka untuk menubuhkan lembaga Board of Technology ni, dan macam mana hubungannya dengan BEM, sedang ada something there lah. Jadi saya minta benda ni diperjelaskan, dan kalau sekiranya memang perlu untuk ditubuhkan Board of Technology ni sendiri, saya rasa kementerian kena tengok, sebab beribu student kita yang mengambil Bachelor of Technology dan banyak telah mengadu kepada saya juga. Terima kasih. Ya, lepas Bolehlah last. Lepas kinamatangan Farid, lepas Menteri jawab. Ya, terima kasih Datuk Pengurusi yang senantiasa memantau perjalanan mesyuarat kita. Datuk Pengurusi, saya terpanggil hujah daripada rakan saya, daripada Batu Gajah, daripada Kulimbana Baru dan Lenggung. Sebetulnya kewujudan universiti swasta ini, dan juga ada dipanggil Open University, telah mengundang berbagai-bagai permasalahan. Saya tidak tahu macam mana negara kita ini. Kita boleh menjadi negara sebagai melahirkan universiti-universiti yang cemerlang, tetapi bukan untuk khusus ada unsur-unsur penipuan. Pertama, seperti berlaku tadi, bukan itu saja, memang banyak pelajar-pelajar teraniaya dijanji daripada kolej dan universiti ini, tiba-tiba tidak diiktiraf. Kedua, Open University ini mudah pula. Saya tidak tahu, Form 4 pun tidak, tiba-tiba dapat degree melalui Open University. Yang saya tahu, kalau betul-betul nak dapat master ini apa semua, kena pergi kelas. Saya pergi kelas 1 minggu 4 kali. Apa membuat? Terpaksa lah. Kalau betul-betul mau.
Tetapi yang saya nampak tak pergi kelas, tiba-tiba terima doktor lah, macam-macam. Ini pun masalah juga. Habis itu memang betul Lenggung kata. Sebab universiti swasta ini dijadikan sebagai sarang kadang-kadang untuk pelajar-pelajar daripada South Africa ini menjadi sarang pelacuran, menjadi bapa ayam, bagi dada dan sebagainya. Sebab itu banyak pelajar-pelajar kita dieksploitasi, mengidar dada ke luar negara dengan bermacam-macam modus operandi. Jadi harus dikaji dan diteliti. Kewujudan universiti sebegini tidak menguntungkan negara kita, bahkan banyak merugikan anak bangsa kita. Kalau betul-betul mau mendapat degree ke apakah, kena berusaha. Jangan jangan kita mengharapkan sesuatu tiba-tiba. Sebetulnya Malaysia ini memang terkenal dengan eksploitasi macam-macam. Kalau saya cerita tidak habis 3 jam. Macam mana rakyat Malaysia ini boleh mengeksploitasikan sesuatu untuk kepentingan diri masing-masing. Terima kasih. Harap dapat penjelasan daripada Datuk Menteri. Ya, Pak Rik. Terima kasih Tuan Speaker, Tuan Musi. Saya nak tanya pasal Menteri pasal UiTM Iskandar. Saya dimaklumkan oleh pengurusan bahawa mereka nak menutup Fakulti Perniagaan di UiTM Iskandar dan dipindahkan ke UiTM Shah Alam. Tapah. Kenapa ini berlaku? Apakah rasional di sebalik tindakan itu? Dan ini sebenarnya akan merugikan pembangunan Iskandar itu. Jadi saya minta supaya Menteri kaji balik dan buat keputusan yang terbaik demi kebaikan orang Parit. Terima kasih. Ya, Menteri jawab. Terima kasih, Berhormat Tuan Pengerusi. Sepang Batu Gajah, Berhormat Sepang Batu Gajah, Kapar, Kulim Bandar Baru, Tebrau, Lenggong, Limbang, Kinabatangan dan Parit semua telah mencelah. Yang Berhormat Sepang, just secara ringkas seperti mana yang saya telah katakan sebentar tadi, kita akan melawat USIM sekali lagi untuk memantau keadaan dan cuba membetulkan keadaan di sana. Dan dari segi UMK pula, kita akan mendapatkan lebih maklumat terperinci sebelum kita ambil tindakan yang sewajarnya. Tapi kita akan memastikan tidak ada penyalahgunaan kuasa dalam aspek akademik ini, kerana ini sangat penting dan kita tidak boleh memberi satu gambaran yang tidak betul kepada pelajar-pelajar. Saya sedar ibu bapa, pelajar-pelajar telah menggunakan banyak harta benda mereka untuk menjadi seorang graduan dalam bidang-bidang tertentu. Kita tidak mahu mereka terpedaya. Terima kasih kerana memberi kita maklumat itu. Yang Berhormat Batu Gajah dan juga Yang Berhormat Kulim Bandar Baru tentang isu PTPTN dan juga Kolej Kejururawatan. Kita sedar ada beberapa isu. Kita akan cuba mengatasi masalah ni seberapa banyak yang boleh, penempatan mereka yang memerlukan, dan kita sekarang lebih dengan izin careful untuk memastikan pemberian bantuan PTPTN ini. Malah dalam Dewan ni pengurusi PTPTN pun berada bersama kita. Mereka pun sekarang mengambil pendekatan yang berbeza untuk memastikan memberi bantuan PTPTN kepada kolej-kolej yang memenuhi segala syarat-syarat dan juga kelayakan-kelayakan mereka itu diterima oleh majlis akreditasi, dan juga unjuran juga dilakukan untuk pengambilan baru dan sebagainya. Yang Berhormat Kapar akan saya dapatkan maklumat ini kerana maklumat baru. Apabila saya dapat maklumat, saya akan berkongsi maklumat ini Yang Berhormat Kapar. Yang Berhormat Tebrau, saya ambil cadangan dan nasihat Yang Berhormat. Yang Berhormat Lenggong, kita sentiasa memantau pelajar-pelajar dari luar negara. Sentiasa. Bukan satu perkara yang dilakukan sebulan sekali atau seminggu sekali, sentiasa memantau. Setiap IPTS dan juga IPTA ada tanggungjawab sendiri untuk memastikan pas-pas yang diberi kepada mereka tidak disalahgunakan. Saya juga mohon kerjasama kepada siapa-siapa yang ada maklumat-maklumat yang mana pas pelajar ni disalahguna, beri laporan kepada kita dan juga Kementerian Dalam Negeri supaya tindakan dapat diambil. Kita harus sedar dalam masa ada pelajar-pelajar, mungkin ada segelintir pelajar-pelajar yang menyalahgunakan PAS. Majoriti daripada pelajar-pelajar yang datang dari luar negara memang berniat untuk melaksanakan tanggungjawab untuk
memastikan akademik mereka cemerlang dan tamat di Malaysia kerana mereka percaya dalam sistem pendidikan universiti-universiti yang ada di sini. Itu satu pengiktirafan yang kita terima. Yang Berhormat Limbang, saya akan semak status permohonan Board of Technology yang diungkitkan oleh Yang Berhormat sebentar tadi. Kita akan semak dan akan berikan maklumat itu kepada Yang Berhormat. Yang Berhormat Kinabatangan, saya juga dengar apa yang dicadangkan dan juga segala isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kinabatangan. Saya akan respon kalau sempat sebelum akhir hujah saya. Kalau tidak, secara peribadi saya akan maklum kepada Yang Berhormat apa sebenarnya statusnya. Yang Berhormat Farid, kita akan kaji apa yang telah dikatakan Yang Berhormat. Kita akan kaji kesesuaian dan cadangan Yang Berhormat. Ya, kalau tak nak gaji, nak buat apa? Sabarlah ya. Ya, seputih bangun. Sabar, saya nak teruskan dulu. Nanti kalau ada ruang saya bagi kepada Yang Berhormat. Okey. Jangan Tidak, ayo. Menteri. Tak ada, sikit lama-lama jadi bukit. Tak apa, sabar dulu. I will surely give you a space. Seputih baru masuk 15 kad tu. Tak apa. Dia hasrat dia baik. Sila Menteri, sila. Tapi pastikan ada dalam dewan ya. Nanti bila saya tengok maybe tak ada, susah pula tolong. Jadi sibuk. Terima kasih Yang Berhormat. Datuk Speaker, Datuk Pengerusi, minta maaf Datuk Pengerusi, saya teruskan. Yang Berhormat Farid Bunta tadi juga membangkitkan isu sistem latihan satu Malaysia. Yang Berhormat, saya mohon maaf tak dapat beri jawapan kerana sistem latihan satu Malaysia di bawah bidang kuasa EPU Jabatan Perdana Menteri, maka saya akan beritahu kepada mereka, mungkin Yang Berhormat boleh dapat maklumat terperinci daripada pihak mereka juga. Yang Berhormat Kinabatangan juga membangkitkan isu PBS. Kementerian seperti mana yang telah saya katakan tadi Yang Berhormat Kementerian Pendidikan Malaysia amat peka dengan masalah capaian internet. Integrasi sistem akan diselaraskan pada tahun. Untuk maklumat Yang Berhormat saya sendiri telah mendapat satu password diberi pinjam oleh seorang guru untuk menggunakan sistem. Apakah masalahnya? Saya setuju benar. Satu data, satu murid masuk save 2 minit. To save satu dokumen dengan izin 2 minit. Katakanlah seorang guru ada 3 kelas, setiap kelas 30 murid, 90 murid, 2 minit, 3 jam, tak boleh tahan. Saya setuju. Kita sedar, seperti mana yang saya kata awal tadi, kita mencari cara, dan salah satu caranya untuk mencepatkan internet, dan kita sedang kalau semua berjalan lancar, Januari nanti ia akan lebih pantas kerana sistemnya baik, caranya baik, tapi sistem internet ni saja masalah. Kalau tidak berjalan lancar, macam mana? We will cross the river when we reach the bridge. Dengan If the bridge is burned, how? No. The bridge, we have not even reached the river, Yang Berhormat. Okay. We have not even Then we reached get the drowned. river. Dengan izin Dengan izin. Saya setuju. Kita mesti pastikan bahawa sistem ini boleh jalan. Barulah kita laksanakan ini. Kita tak bolehlah sekarang lah nak buat ujian dengan guru-guru kita sekarang. Yang Berhormat. Saya rasa ini tak fair. Yang Berhormat, saya belum bagi laluan, tapi tak apalah Yang Berhormat, saya bagi juga laluan ya. Tak apa, no problem. Saya faham. Yang Berhormat, bukan Yang Berhormat saja rasa masalah ni. Kita semua di sini pun, kita di Kementerian, ahli-ahli Parlimen Barisan Nasional, sahabat-sahabat di sebelah, semua rasa. Tapi yang baiknya, bukankah kita semua hendak ringankan beban guru? Ya. Kalau itu jawapannya, sabar sikit. Ini cadangan yang kita buat ni memang merupakan cadangan yang dibawa daripada guru-guru. Kita nak cari penyelesaian dalam proses melaksanakan ni, ada kekangan. Ada kekangan. Kita sedar, nasib baik sekarang cuti sekolah, kita boleh selesaikan masalah. Okay? Bila Januari mula, kita akan we don't know whether there's a river Yang Berhormat Kinabatangan ya. We don't know. Let us reach the river, then we cross the bridge. Ya, dengan izin. Saya teruskan. Instrumen pentaksiran tidak hanya sabar. Ni PBS. Ada 2 page, I akan jawab dan give it to you. Tolong. Saya faham. Sebentar Sebentar Berhormat. Instrumen pentaksiran tidak hanya berbentuk ujian pen dan pensel. Pentaksiran boleh dibuat dengan pelbagai cara. Seperti pemerhatian, soal jawab, latihan murid sendiri boleh dijadikan evidence.
Penandaan evidence di dalam SPPBS juga telah dipermudahkan. Di dalam SPPBS, guru hanya perlu menanda evidence yang dikuasai sahaja. Ban akan dijana secara automatik. Apabila semua evidence dikuasai bagi murid yang tidak menguasai kemahiran, maka guru perlu memberi latihan dan bantuan agar murid dapat menguasai sesuatu kemahiran. Daripada maklumat, pencapaian dan evidence penguasaan penting untuk mengambil tindakan remedial dengan izin untuk tujuan peningkatan pencapaian daripada band 1 ke band 6. Kementerian Pendidikan Malaysia ambil maklum sistem yang sama tadi. Okey, Yang Berhormat Temerloh. Yang Berhormat Temerloh. Ya, sudah. Terima kasih Datuk Pengerusi dan terima kasih Yang Berhormat Menteri. Saya nak tegaskan perkataan ataupun ucapan untuk meningkatkan keupayaan server ni sudah lama sebenarnya kita dengar. Daripada awal dulu lagi rungutan berkait dengan PBS ni sudah lama, tetapi tak selesai. Jadi bila kita bangkitkan hari ni dan diminta supaya kita tangguhkan, disebut bahawa kita akan tunggu sampai ke akhir tahun ini. Tapi persoalan kita ialah, saya juga dapat maklumat katanya PBS ini akan dibekukan pada 30 November ini. Apakah itu betul? Dan kalau nantinya akhir tahun ini tak selesai juga masalah peningkatan tahap server ini, apakah PBS ini juga akan terus berlanjutan untuk tahun depan dan sekali lagi guru terpaksa terbeban dengan keadaan ini? Terima kasih. Boleh sikit lagi Muhammad, sambung. Muhammad, saya mau tanya satu perkara. Manusia yang brilian mana yang membawa sistem PBS ini? Idea siapa yang membawa ini? Kedua, apa ni, kalau kita negara mana menjadi contoh kita PBS ni? Contohnya di Eropah, di sebelah mana kita laksanakan sistem ini? Sebab yang saya tahu negara Eropah sekarang ini mereka mempergiatkan untuk memperkasakan pelajar-pelajar mereka dalam bidang penguasaan ilmu, teknologi. Kalau kita ada macam Giat Mara, kita upgrade pergi college Giat Mara, kita boleh melahirkan engineer, arkitek dan sebagainya. Tapi kita saya nampak mundur ke belakang. Jadi siapa manusia mana yang kita boleh kira sampai kementerian terpengaruh dengan sistem ini? Ya, manusia mana yang melahirkan idea ini? Sebab saya tak ada rasionalnya saya tengok idea ini. Dan kita bagi tempoh insyaAllah. Sampai tahun depan kalau ada 30 lagi SMS pengaduan sama saya, bermakna sistem ini tidak boleh, kita boleh pakailah. Sebab computer is always a computer. Di kampung, genset boleh mati, karan boleh mati. Apabila elektrik mati, komputer ikut mati. Ganti komputer baru lagi. Itu masalah lagi. Akhirnya pelajar-pelajar di luar bandar memang teranyaya. Kedua, guru lambat tidur. Dia masuk kelas, mudi. Saya tengok pelajar-pelajar semua grade 3. Semua brand 3. Sebab dia tengok pelajar yang cermat pun dia tengok otak dia bercelaruk. 3 ya ni. Jadi akhirnya kita kembali ke apa ini jalan yang tidak baik. Terima kasih. Ya, Kuala Nerus. Yang Berhormat Datuk Tuan Pengerusi, lepas Kuala Nerus putih. Ya. Baik, terima kasih Datuk Musi. Persoalan saya begini, adakah kajian benar-benar dibuat sebelum kita perkenalkan PBS? Ataupun seolah berlaku pada hari ini, guru-guru menjadi bahan uji kaji semata-mata? Kerana keluhan yang diterima adalah terlalu global. Bukannya cerita kita di tempat-tempat yang terpencil, bahkan di kawasan sendiri, Parlimen Kuala Nerus, dia anggap kawasan bandar pun guru-guru menimbulkan persoalan capaian internet. Itu di kawasan yang masyhur, kawasan Gong Badak sebagai kawasan perindustrian pun isu yang sama. Jadi bagi saya ialah sediakan prasarana terlebih dahulu dan kajian dibuat secara terperinci, barulah kita teruskan PBS, dan sekarang kita mesti tangguhkan PBS. Yang kedua, isu PBS ini isu pemarkahan yang bersifat subjektif. Kalau disebut oleh Kinabatangan tadi, kalau guru ketika merekodkan maklumat pelajar dah sampai 3 jam tak selesai lagi, markah itu akhirnya akan jadi cacai merbai saja. Itu yang berlaku. Terima kasih. Ya, pada masa. Okey. Putih. Ya.
Yang Muhammad, Sini apa dulu, pertama sini sekali? dulu. Okey. Sini. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Timbalan Menteri, janji dikotai ya. Di sini saya nak bangkit satu isu sebenarnya yang pernah pun dibangkit oleh pemuda MIC pada 8 Mac tahun ini. Mereka telah menghantar satu memorandum kepada Kementerian Pengajian Tinggi berkenaan dengan Profesor Ridwan T. Abdullah yang dituduh plagiarism oleh Dr. Aidil Yasrin Muhammad Yassin. Di sini saya ada tesis Ridwan T dekat sini dan juga saya ada yang Dr. Aidil yang ini website dia. Saya tadi dah tunjuk kepada yang Muhammad Kina Patangan dan kita lihat word by word, line by line daripada yang artikelnya semua ini. Dan inilah tesis yang memberi kelayakan beliau untuk menjadi Associate Professor dalam Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Dan selepas MIC, pemuda MIC bangkitkan isu ini kepada kementerian dan selepas saya juga bangkitkan isu ini dalam ucapan dasar bajet yang lepas, Timbalan Menteri yang pendidikan itu tidak menjawab langsung macam mengelakkan isu ini dan sekarang saya ada memang bukti di tangan saya ini. Saya nak minta pandangan Muhammad Timbalan Menteri, apakah yang Kementerian Pendidikan akan mengambil tindakan terhadap profesor yang jadi copycat artikel orang lain dan juga malah ada bukti juga menunjukkan dia salin yang tesis pelajarnya sendiri itu sebagai dimasukkan sebagai sebahagian daripada artikel akademiknya. Jadi kesemua tindak lanjut ini yang menjadikan pelajar kita begitu keliru. Khususnya dia mengajar khusus tentang ethnic relations dalam universiti itu yang mana beliau memang menghasut yang satu kaum benci kepada kaum yang lain dan ada satu artikel yang disiarkan dalam utusan Malaysia pada 18 Februari. Beliau berkata tentang perayaan Taibusam. Beliau kata, pernahkah kita bersungguh ketika perayaan Taibusam? Seminggu sebelum perayaan, seluruh kawasan sekitar Batu Cave sesak. Kenderaan diparkir sesuka hati. Lautan manusia satu warna berhimpun seolah-olah tidak ada warna lain lagi di negara ini. Inilah yang pensyarah kita yang mengajar tentang ethnic relation dalam universiti yang melatih pakar tentera dan mungkin general yang akan datang untuk negara ini. Orang yang begitu racist, orang yang jadi copycat boleh lantik jadi profesor dalam satu universiti. Adakah Kementerian Pendidikan akan mengambil satu pendirian sekurang-kurangnya menyiasat, sekurang-kurangnya yang universiti itu harus ambil tindakan. Sudah pun MIC, pemuda MIC membuat laporan tapi tak ada tindakan. Ya, cukuplah panjang. Saya minta yang pandangan Muhammad Timbalan Menteri tentang Ya, Okey, saya ingin bercakap tentang apa sistem PBS ni. Jadi pertama sekali yang sebenarnya sistem pengkalan data sebelum kita PBS ni kita ada sistem pengkalan data di mana pengkalan data ini untuk semua data-data murid, prestasi guru untuk apa prestasi murid dan lain-lain. Jadi mula-mula sistem APS. Lepas tu APDM, lepas tu SBS sebelum ke PBS ni. Tetapi sistem ni problem dia tidak integrate. Jadi sebelum sampai PBS ni guru dah pun penat dari segi sistem data ni Muhammad. Di mana mereka telah jemu dengan sistem ni yang tidak sama saja. Sistem ni tidak kalau kita key in tak masuk. Sistem key in tak masuk sebelum sampai PBS ni. Jadi sistem ni tidak integrate dan guru kena berulang-ulang buat benda yang sama. Jadi ini yang menjadi masalah kepada guru. Lepas tu untuk kita kurangkan beban guru, saya berterima kasih kepada kementerian kerana kita nak sediakan pembantu guru. Di mana kementerian umumkan tak silap saya 8,000 pembantu guru. Jadi ini satu yang baik tapi sampai hari ini tak sampai lagi pembantu guru tu. Jadi kita minta Yang Amat kalau boleh kita nyatakan bila pembantu guru ni akan sampai untuk kita kurangkan beban guru. Terima kasih. Tentang PBS, Datuk Pengurusi. Yang Berhormat, kemudian PBS saya selesaikan dulu. Okey. Terima kasih. Saya pun khawatir juga kerana ramai yang ahli berhormat yang bangkitkan isu. Tuan Pengurusi telah pun, Datuk Pengurusi tolong saya siapkan jawapan 7.30. So saya tak nak ada jawapan tak terjawab. Mohon maaf Yang Berhormat. Terima kasih. No problem. Thank you. God bless you, sir.